Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, yang berbahagia, yang dimuliakan Dr. Haji Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri dan juga Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad yang merupakan founder kepada Yayasan SKB dan juga syarikat SKB Sdn Bhd. Sekarang ini saya meyakini mereka masih berada di London rasanya. Kan masih di London. Kita doakan agar dikurniakan kesihatan dan juga dikurniakan keselamatan sepanjang musafir. Kalau dia bersama dengan kita pada pagi ini, kita mohon dia doakan kita banyak-banyak, kerana orang yang bermusafir ini orang yang doanya sangat mustajab. Orang bermusafir. Bukan kata musafir ke London, ke Mekah saja. Kita pergi Langkawi, asal lebih musafir ni lebih 2 marhalah. Berdoalah, kerana doa orang musafir itu salah satu doa yang sangat mustajab. Jadi insya-Allah, dan juga kita muliakan pada seluruh ahli-ahli usrah Miftahul Jannah. Ahli-ahli usrah Miftahul Jannah. Miftah artinya kunci, Al-Jannah artinya syurga. Mudah-mudahan dengan kuliah ilmu, dengan usrah kita ini, pada setiap pagi Rabu, akan memberi suatu kunci untuk membuka pintu syurga. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, man salaka tariqan fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mendatangi kuliah-kuliah ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan jalan untuk masuk syurga. Jadi Miftahul Jannah artinya kunci syurga. Mudah-mudahan kita bertemu di dalam taman-taman syurga di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan dan peluang kepada kita semua akan berkumpul kembali di dalam syurga Allah yang sebenar di akhirat nanti dengan izin Allah. Perbanyakkan doa, Allahumma inni as'alukal jannah. Doa pendek tetapi sangat power. Doa pendek tapi sangat hebat. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Baik, ada yang kata tak ada suara. Yang lain ada suara, dapat suara tak? Sebab yang lain tengah-tengah duk masuk lagi ramai tu. Biasa dekat-dekat 1,000 orang. Oh, kita ada hampir 400. Baik, ramai yang tengah masuk lagi.
Baik, yang lain ada suaranya. Baik. Jadi saya cadang pada semua kita yang mengaji hari Rabu di bawah usrah Miftahul Jannah ini, yang terdiri daripada warga kerja, semua warga kerja SKB Sdn Bhd, semua para usahawan-usahawannya, para stokis Nexusnya, dan juga turut sama adalah grup-grup pengajian kita lah yang setiap Saban hari bersama. Maka kita semua berkumpul pada hari Rabu ni atas platform Usrah Miftahul Jannah. Usrah Miftahul Jannah. Kita ucap tahniah, terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Haji Syed Ayub, Syed Mustafa Al-Qudri, Puan Hajah Kartikawati, Puan Hajah Hatini Abdullah dan juga Datin Umi Kalsum. Awal dulu ketika mereka bersama dengan saya dalam ibadah haji belasan tahun dulu, balik-balik kita buka kelas pengajian grup-grup ni. Rupanya dengan izin Allah sampai sekarang sudah berbelas-belas tahun. Sampai sekarang kekal setiap pagi Rabu. Dulu secara fizikal, sekarang ni kita bagi peluang kepada sahabat-sahabat yang jauh untuk makluman pada Puan Nesh dan semua. Ada sahabat kita daripada Brunei Darussalam, ramai daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Johor, Kedah, seluruh tanah air, mudah-mudahan. Dan ada seorang jamaah kita daripada Australia, setiap hari dia menetap kat sana, setiap hari Puan Syarifah, setiap hari mengikuti kelas-kelas kita dari Australia. Jadi termasuk usrah kita ni, saya yakin beliau bersama dengan kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati, hari ini hari 1 Muharram. 1 Muharram 1445 Hijrah. Muharram ini kata Nabi di dalam hadis yang sahih, seafdal puasa selepas daripada Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan Muharram. Dan seafdal solat selepas solat fardu adalah qiyamul lail. Maka kita mengambil kesempatan, kita masuk tahun baru Muharram ini 1445 Hijrah, yang pertama saya cadang sesuai dengan kitab kita Tibul Qulub, mari kita ubah hati kita kepada hati yang lebih jernih. Hati yang inginkan kebenaran, hati yang benci kepada kemaksiatan, hati yang tidak ada dendam, dengki dan segala mazmumah dan tidak ikhlas, hati yang hanya fokusnya kepada penghambaan kepada Allah. Dia ibarat orang naik rumah baru. Salam ma'al hijrah, kata Kak Jamilah kita ya. Baik, orang naik rumah baru, tak ada bawa tempayan pecah tu kan. Rumah lama ada tempayan pecah, selipar Jepun tak sing tu, ada sebelah bawa juga rumah baru. Itu memang masalah betul kan. Pasu pecah tinggal kan. Kemudian periuk-periuk belanga yang dah sumbing tu tinggal. Naik rumah baru menyemak aja. Naik rumah baru, bawa perabot-perabot, alat-alat yang boleh pakai lagi, yang masih elok, yang elok-elok saja. Yang buruk-buruk tu tinggal lah. Kemudian beli yang baru-baru. Beli yang baru-baru dah sesuai rumah baru. Ini kipas angin dah tak hidup dah, tak apa, ni boleh repair lagi, bawa juga kan. Jadi menyemakkan. Begitulah juga bila orang masuk tahun baru tapi masih membawa akhlak yang lama, akhlak yang buruk. Yang perkara buruk-buruk bawa tahun baru, itu dipanggil tidak ada perubahan diri. Maka saya cadang kepada diri saya dan sahabat-sahabat semua, ahli-ahli usrah Miftahul Jannah, agar bila masuk tahun baru hari ini, berazamlah untuk menjadi lebih baik. Berazamlah untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sekiranya hari ini lebih buruk, hari ini lebih baik dari semalam. Iman, akidah, akhlak, pribadi, cinta Allah, ingat mati, lebih baik pada semalam, itu orang-orang yang sukses. Orang yang cemerlang. Tapi kalau hari ini dengan semalam, tahun ini dengan tahun kemarin, tak ada perubahan, orang tu yang sia-sia. Amal tak berubah. Masuk tahun baru jangan seronok. Bukan berarti memang umur kita makin panjang,
Tapi hakikatnya patut jangan orang yang sambut birthday patut jangan ucap birthday. Ucapkan dia selamat hampir menuju ke liang lahat. Patut macam tu kan. Lain kali beli kek jangan tulis happy birthday. Sana luah. Tulis bersiaplah untuk ke alam barzah kerana awak makin dekat. Patut macam tu baru bagi peringatan. Macam Piramli tu. Bagi pak mentua dia hadiah masjid. Ataupun belilah kek yang berbentuk batu nisan. Tengok dia boleh makan tak? Jadi begitulah. Sebab kita sering terlupa. Sambut hari jadi, konon umur panjang. Kalau umur panjang dalam ketaatan, itu dipanggil bagus. Tapi kalau umur panjang dalam kemaksiatan, itu dipanggil kecelakaan. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau semalam dengan hari ini tak ada perubahan, tahun baru dengan tahun lepas iman sama tak berubah, yang tak semayang, yang tak tutup aurat, yang bercakap tak senonoh, masih kekal, bawa amalan-amalan buruk ke tahun baru, ini dipanggil orang-orang yang buat kerja yang sia-sia macam mencurah air ke daun keladi. Konon nak takung air, curah air daun keladi, air tak lekat. Namun lagi teruk, kata Sayyidina Umar, masuk tahun baru dengan tahun lepas punya amal lebih baik pada tahun baru. Ini dia panggil orang yang celaka. Bukan saya sebut, Sayyidina Umar sebut. Jadi kalau orang Melaka celaka ni biasa ya, bergurau saja kan. Jadi kecelakaan tu kebinasaan. Umur kita pada hari ini, amal kita, ibadah kita tak berubah-ubah kan. Itu dipanggil kita duduk dalam keadaan yang sangat dahsyat dari sudut kehidupan, fikir-fikirkanlah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu azam kita pada tahun baru, Ma'al Hijrah, awal Muharram. Orang panggil sebab apa Ma'al Hijrah? Kalau saya tanya, sebab apa bila masuk satu Muharram ni dipanggil sambut Ma'al Hijrah? Adakah hijrah Nabi berlaku bulan Muharram? Jawapannya tidak. Hijrah Nabi bermula pada bulan Safar. Kemudian Nabi sampai di Madinah pada tepat 12 Rabiul Awal. Nabi sampai di Quba 8 Rabiul Awal. Nabi keluar daripada Gua Sur pada 1 Rabiul Awal. Nabi keluar daripada rumah 26 Safar. 26 Safar, 3 malam, 4 hari duduk dalam Gua Sur. Kemudian 1 Rabiul Awal, Nabi baru bergerak melalui jalan tepi laut. Saya pernah lalu jalan tu beberapa kali. Saja ajak Pak Arab sana, tolong bawa saya jalan hijrah Nabi yang betul. Dia bawa lah sambil kita pergi makan nasi Arab. Bukan nak kita tengok jalan tu sangat, lagi mencekik dalam dia kan. Dia ada satu restoran tepi laut tu, kalau kita lalu, memang very, very, very eksklusif. Terlalu eksklusif. Jadi Pak Arab tu bawa saya makan dalam kapal. Restoran tu duduk dalam kapal, tepi laut. Satu dulang tu saya rasa dekat 2,000. Makan 3 orang, satu dulang 2,000 kan. Tu sikit lagi lah. Dah dia nak belanja kita makan lah. Akhirnya kita terus sampai ke Madinah. Sampai ke Quba, sampai Madinah. Baik. Di situlah ada satu telaga, dipanggil telaga ataupun telaga Rauha. Bir Rauha. Kalau pergi umrah dengan saya memang bawa ke sana kan. Bir Rauha ni Ustaz Kazim Alias baru ni kan kena sihir, orang cadang pergi berubat kat telaga tu. Kerana waktu hijrah Nabi pernah sampai di telaga itu melalui tepi jalan laut, dan 70 rasul pernah sampai di telaga itu. Punya berkatnya sampai sekarang airnya jernih, orang buat pipe lagi boleh ambil tong demi tong. Dalam perjalanan nak pergi ke Medan Badar, Nabi lalu hijrah singgah situ. Jadi maknanya kita nak sebut bahawa bila Nabi sampai di Quba pada 8 hari bulan Rabiul Awal. 8 hari Nabi berjalan dalam padang pasir tu. Kemudian Nabi duduk di Quba selama 4 malam. 12 Rabiul Awal, hari Jumaat, baru Nabi keluar daripada Masjid Quba. Nabi solat Jumaat. Di sebelah Masjid Quba tu dia ada satu masjid dipanggil Masjid Jumaah.
Itulah kali pertama syariat Islam sampai untuk solat Jumaat pada 12 Rabiul Awal. Dan daripada Quba, di jarak 7 kilometer, Nabi mula berjalan naik unta sampai di tapak sekarang Masjid Nabawi tepat pada 12 Rabiul Awal. Artinya 12 Rabiul Awal Nabi lahir. 12 Rabiul Awal Nabi sampai di Madinah. 12 Rabiul Awal Nabi juga wafat. Maka special 12 Rabiul Awal ini. Tapi bila datang 12 Rabiul Awal, kita tak sambutlah hari kewafatan Nabi. Kita sambut hari kelahiran Nabi. Ada setengah negara macam Iran, dia tak sambut kelahiran Nabi. Mereka membesarkan kewafatan Nabi. Kerana mereka kata, dunia ini bagaikan hilang cahaya. Kerana hilangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Jadi kenapa kita sambut Ma'al Hijrah? Kenapa disebut? Kan dia sebut budak-budak duk nyanyi lagu awal Muharram detik permulaan, kan? Peristiwa hijrah tu. Kenapa sambut Muharram? Ulama bersepakat. Bila masuk satu Muharram, Muharram ni bulan orang baru sampai haji. Jadi orang nak buat perubahan diri, maka bermula Muharram. Dan Muharram ini disepakati oleh Sayyidina Umar dan para sahabat, bulan yang mula-mula ditentukan berdasarkan haji dan berdasarkan orang nak buat perubahan diri, maka dia ambil Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam. Hijrah berlaku bulan Safar sampai Rabiul Awal, tapi awalnya dia ambil sebagai Muharram, itu permulaan kepada hijrah, persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak cadang pada kita semua agar mulai hari ini, tahun baru 1445 Hijrah, kita akan menelusuri suatu kitab yang hebat yang ditulis oleh satu manusia yang hebat, ulama Islam yang telah meninggal dunia kira-kira 717 tahun yang lalu. Bukan setahun, bukan 10 tahun, 717 tahun dahulu. Namanya Syekh ataupun Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Dia lahir di Damsyik, Syria, Syam. Meninggal pun di Damsyik pada tahun 728 Hijrah. Lahir di Hauran, Syria. Meninggal di Damsyik. Manusia alim yang meninggal dunia sudah 717 tahun. Tapi antara banyak intipati yang manusia dalam dunia ambil tentang bagaimana menjernihkan hati yang kotor, kerana kita dah bincang pada 2 minggu lepas, hati ini dipanggil center point. Kalau hati ini bersih, maka yang lain semua akan bersih. Sebab tu saya nak cadang, bila masuk tahun baru macam ni, semua orang nak memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih ni tanda dia banyak cinta akhirat. Hati yang bersih, kalau kita tersalah melakukan dosa-dosa, mungkin kita mustahil tak laku dosa. Bila buat dosa, rasa bersalah sangat-sangat. Rasa menyesal sangat-sangat. Sebab ada orang yang hatinya mati, buat dosa tu rasa seronok. Pamerkan dalam Facebook, pamer dalam TikTok. Alangkah bangganya kita buat dosa. Orang lain tegur, melenting-lenting. Oi Ustaz, apa kau sibuk tegur? Kau jaga lubang kubur engkau, aku jaga lubang kubur aku. Lu siapa? Dia kata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Kita tegur sebab nak bagi keselamatan pada semua. Bukan kerana kita alim. Tegur macam tu mengamuk. Itu tanda hati yang telah mati daripada hidayah Allah. Kan? Jadi sebab tu saya cadang permulaan ini, iaitu bagaimana meraih hati yang bersih. Ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Kalau kita boleh baca mulai hari ini sampai mati, jangan tinggal, salah satu jalan untuk dapat hati yang jernih. Hati yang jernih, walaupun duit banyak, harta banyak, dia tidak pernah lupa pada mati. Hati yang jernih, walaupun duit tak ada atau mungkin menjadi orang kaya, dia tak pernah lupa persediaan untuk mati. Wal isti'dadil yaumir rahil.
Hati yang jernih, dia tidak akan pernah lupa kepada akhirat. Hati yang jernih akan sentiasa mencintai Allah, mencintai Nabi. Berbanding hati yang kotor sebaliknya, semua perkara-perkara agama dia benci. Sebab itu Nabi ajar pada kita, pakak-pakak baca satu doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nanti jangan bimbang, saya akan post lepas kuliah ni pada Puan Nesh dan pada semua untuk pakai amal sempena tahun baru hijrah ini, kita dapat satu doa yang untuk bagi jernih hati. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sahih daripada Nabi. Kalau Nabi pun baca, hati Nabi ni dah bersih lama dah. Hati kita ni penuh dengan dosa-dosa dan karat jahiliah. Sebab tu kita baca Quran tak seronok. Berzikir tak seronok. Dengar kisah Nabi tak seronok. Tak pernah air mata kita jatuh kerana rasa kesusahan Nabi. Tak pernah air mata kita jatuh rasa Nabi rindu pada kita. Nabi sebut 1400 tahun lebih dulu. Duduk berkumpul dengan para sahabat. Lalu Nabi kata, aku sangat rindukan satu golongan. Sahabat-sahabat duduk depan Nabi dalam raudah tu. Kata mereka, pasti kami ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu ni sahabat aku. Berjumpa dengan aku setiap hari. Memang aku kasih. Tetapi ada satu golongan yang lebih aku rindu. Rindu ni tanda cinta. Rindu pada anak, rindu pada isteri, rindu pada suami. Lama tak jumpa, rindu. Rindu ni tanda kasih sayang, tanda cinta. Nabi sebut, aku rindu pada satu golongan. Sahabat kata, kalau macam tu siapa ya Rasulullah? Mereka tu di kalangan umat aku. Tak pernah melihat wajah aku. Tak pernah mendengar suara aku. Tak pernah bertemu dengan aku. Tetapi mereka beriman dengan apa yang aku bawa. Beriman dengan Al-Quran. Beriman kepada aku sebagai Rasulullah. Mereka telah umat akhir zaman yang tak pernah tengok aku. Yakni kita semua. Nabi sebut 1400 tahun dulu. Orang yang jernih hati, dia akan sentiasa rasa keagungan Allah dan mencintai Nabi. Mana tanda cinta Nabi? Cinta Al-Quran. Kalau hari-hari tak ada tengok Quran, maknanya kita belum cinta Nabi, belum cinta Allah. Kemudian apa tanda cinta Nabi? Memperbanyakkan selawat. Kita kalau ingat pada kawan, kita WhatsApp, kita SMS, kita WhatsApp, hantar Facebook, tanya khabar. Rindu pada anak, kita call. Rindu pada Nabi, tanda cinta, tengok lidah kita satu hari berapa banyak kita kata mulut cinta kepada Nabi, berapa banyak yang kita ingat Nabi. Salah satunya adalah selawat kepada Nabi. Cinta kepada Nabi adalah dengan memperbanyakkan amal sunnah Nabi. Cinta pada Nabi, belajar tentang Nabi. Mencontohi akhlak dan menteladani segala kehidupan Nabi. Itu dia panggil cinta Rasul. Tapi kita cakap saja. Tapi kita hidup macam Yahudi Nasara. Tak ada pengikut Nabi, makan cara orang putih, berpakaian cara orang putih, kemudiannya didik anak cara orang putih, dan pelbagai lagi. Tapi kita mulut kita sebut cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Tapi hakikatnya tidak macam itu. Jadi insyaAllah, jangan bimbang. Saya akan postkan sempena dengan Ma'al Hijrah ini, satu doa untuk ubah hati kita jadi baik. Dan Nabi sebut, orang yang banyak baca doa ini, lama-kelamaan hatinya akan lembut, hatinya akan jernih, benci maksiat, cinta Allah dan ketaatan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku jiwa ketakwaan kepadamu.
jiwa yang rasa takut kepadamu, hati yang rasa takut padamu. Kita minta pada Allah. Sucikanlah dia, wazakkiha, sucikanlah dia, jiwaku, hatiku ini, kerana engkaulah anta khairu man zakkaha. Kerana engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan. Kita minta jiwa ni rujuk pada hati. Kita minta pada Allah agar wazakkiha, agar kau tolong bersihkan hati kami, kerana anta khairu man zakkaha. Anta, engkau yang paling sebaik-baiknya untuk mensucikan hati. Anta waliyuha, sesungguhnya engkaulah wali, wa maulaha, wali ni pelindung, memberi pertolongan, keselamatan, penjagaan. Anta waliyuha, engkaulah sebaik-baik penjaga. Wa maulaha, dan engkau sebaik-baik pelindung. Kalau sering baca hadis ini, riwayat sahih daripada Imam Muslim, daripada Nabi. Kalau Nabi pun amal, saya nak cadang kita semua jangan tak amal. Kesan daripada amal ini, lama-lama baca Quran sampai boleh menangis, berzikir sampai boleh keluar air mata. Kemudian ibadah walaupun berat rasa seronok. Dan kemudian nafsu akan diturun, direndahkan. Syaitan tak buat. Kita jadi kotor hati sebab ikut syaitan. Maka membacanya, mudah-mudahan Allah jernihkan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Tolong bersihkan hati kami ya Allah. Wa zakkiha, dan juga tolong anugerahkan pada kami takwa. Wa zakkiha, kau tolong bersihkan, cucilah hati kami. Anta khairu man zakkaha, sebab engkaulah sebaik-baik yang boleh membersihkan hati. Anta waliyuha, engkaulah sebaik-baik pemberi, engkaulah sebaik-baik penjaga. Wa maulaha, engkaulah sebaik-baik pelindung. Jadi mudah-mudahan pada pagi ini kita mulakan dengan doa itu, dan insya-Allah mana nak dapat ustaz? Jangan bimbang. Kita akan bagi lepas kuliah ni masuk dalam mana-mana grup, dan akak-akak abang-abang sempena tahun ini sebarkan kebaikan ini. Baik. Kata ulama, hati ini ibarat cawan yang kotor. Kalau kita sekadar isi air jernih ke dalam cawan yang kotor, kekotoran itu tidak akan hilang. Malah air jernih itu yang akan dikotorkan. Kalau kita isi air jernih, tapi kita cuci, kita kikis kekotoran di dalam cawan itu, kemudian kita terus isi lagi air jernih, kotoran di dalam cawan akan hilang, dan air dalam cawan hanya tinggal air yang jernih sahaja. Ini perumpamaan ulama. Yang mengaji kitab Qalbun Salim kemarin, dengan saya kita dah sebut proses di dalam ilmu tasawuf. Ramai orang minum air guna cawan tak basuh. Dia rasa macam okey je, tak payah basuh, tak apa. Minum cawan 4 tahun dah tak basuh cawan. Minum air Milo tak basuh, letak atas sink. Esok ambil cawan sama, kemudiannya masuk Milo, masuk teh, masuk kopi. Cawan tak basuh. Jadi akhirnya yang kita minum itu kotoran demi kotoran, kuman demi kuman. Tapi kita rasa macam bagus. Jadi proses dia basuh dulu. Bila basuh, kita masuk air yang baik-baik, baru dia berkhasiat. Begitulah juga dengan hati yang dipanggil takhalli. Takhalli artinya kena cuci dulu. Selagi tak cuci, kita sumbat dengan perkara baik dalam hati, dia tetap kotor hati kita. Ramai yang telefon. Dia panggil detox hati. Kak Dayang kata kan, betul? Takhalli, detox hati. Produk SKV ada satu dia panggil detox. Neutral. Neutral. Siapa yang khusus masalah, boleh hubungi Puan Nash. Kerana memang produk detox terbaik yang diformulasi oleh Dr. Said sendiri. Dr. Said sendiri dia doktor perubatan.
Jadi dia sendiri yang buat. Saya dok kawan Dr. Said ni dah 21 tahun. 21 tahun. Dulu kami ke mana satu Malaysia dia berdua. Berdua bagaikan pasangan kekasih. Kan? Bagi kata-kata alam berdua. Kan? Pergi ceramah sana, ceramah sini. Baik. Detox. Jadi kena buang dulu. Kemudian dah buang baru kita isi. Dah isi barulah dia panggil tajalli, takhalli, tahalli. Beza kha dengan ha. Takhalli buang, cuci. Tahalli masukkan input yang positif, ikhlas, redha, syukur. Dan akhir sekali tajalli dia panggil penguasaan rasa. Sebab itu baca Quran seronok. Ada orang boleh berzikir sampai ratus ribu. Sebab apa? Sebab tahalli, takhalli, tahalli, tajalli. Kita nak baca 10 kali pun rasa macam nak terkencing lah kan. Rabi'atul Adawiyah boleh selawat pada Nabi 50,000 kali sehari. Imam Syafi'i khatam Quran dalam Ramadan 60 kali khatam. Logik akal kata, macam mana dia tak makan nasi ke? Tak berak ke? Tak kerja ke? Tak ceramah ke? Tak ada apa ke? 60 kali boleh khatam, cara baca jangan tanya. Tapi siang 30, siang habis 30 juzuk, malam 30 juzuk. Kenapa dia jadi seronok? Sebab tajalli. Kenapa kita tak seronok? Kita belum takhalli. Belum buang lagi yang kotor dalam hati. Kita cuba sumbat yang baik. Kita cuba ikhlas, dia tak jadi. Sebab kita belum buang yang kotor. Kita cuba redha, tak jadi. Kita cuba tunjuk baik, tak jadi. Tunjuk baik itu, kita cuba buat, cuba ikhlas, cuba tunjuk baik. Rupa-rupa masih ada riak lagi. Jadi sebab itu, dalam pengajian tasawuf dipanggil sifat-sifat mazmumah. Kena cuci dulu mazmumah, kemudian baru masukkan mahmudah. Kalau dalam hati kita dah tak ada mazmumah, adanya mahmudah, baru dia panggil semua benda ibadah dan Islam ni seronok. Ada orang masuk kuliah ilmu ni berkejaran masuk. Sebab apa? Tajalli. Kita fikir sendiri lah, kita ni suka ke tidak? Baca Quran suka tak? Ibadah malam suka tak? Berzikir suka tak? Tengok ibadah kita banyak mana? Kalau tak banyak, tandanya hati kita penuh dengan mazmumah. Bimbang hati kotor ini, zahir buat ibadah. Sembahyang, puasa sunat, berzikir, beribadah pada zahir. Pakai jubah, pakai apa. Nampak macam Islamik. Tapi pada hakikatnya kalau hati kotor, masih fasik. Kita cuba buat yang Islamik, tapi hati masih kotor, tak buang, maka semua itu dia akan datang benda-benda yang akan merosakkan amal. Buat amal bukan kerana Allah. Buat amal sebab nak tunjuk kita hebat. Buat amal sebab nak populariti. Buat amal sebab hubujah. Cintakan kebanggaan. Orang tak puji, menangis tepi tong, menangislah tepi tong gas. Kalau orang puji, oh alhamdulillah. Kalau orang puji. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, itu antara prosesnya. Jadi jernihkan hati. Saya nak ambil satu lagi kata-kata ulama. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, pengarang kitab kita ini, hati seorang mukmin adalah hati yang bersih, jernih, namun kuat, berisi cinta dan kasih sayang, serta berharap kebaikan untuk yang lain, tiada noda kedengkian dan permusuhan. Kita cek hati kita, tengok orang lain senang, kita senang tak? Kalau dalam hati kita tak boleh tengok orang senang, kita mula kata kat belakang, artinya hati kita sedang bermasalah. Kena cuci. Kalau kita suka tengok orang lain, dia beli Lamborghini, beli helikopter, kita daripada mula pakai kereta sorong ya. Senang, tak payah servis. Kan? Maka kita suka dan kita doakan dia. Kita dipanggil orang yang baik.
Tak ada dendam dengki. Orang Melayu lah bangsa paling dahsyat dalam dunia, paling kuat kedengkiannya. Kerana kalau akak tengok drama Melayu, semua drama Melayu lah drama yang paling banyak main sihir. Tok Pawang, main sihir. Jarang saya tengok cerita Tamil kena sihir, jarang. Cerita Tamil dia bertumbuk tak berhenti. Berdengung-berdengang, berdecung. Jarang sihir-sihir ni. Orang Melayu semua cerita tengok baik sikit dendam. Baik sikit cari Tok Pawang. Melayu lah bangsa yang sebenarnya drama-drama yang dibuat dalam TV itu kisah benar yang berlaku dalam kehidupan. Bangsa paling dahsyat PhD. Ingat ada tinggi ilmunya. Penyakit, hasad, dengki. Kan? Jadi sebab itu, betul Ustaz kata Kak Dayang. Kan? Tengok cerita. Akak-akak tak tengok cerita dah. Sejak mengaji kitab, dia buang TV-nya. Aku seorang dah tengok. Kan? Sekarang kita sedang tengok apa dia? Filem apa Jannah, lupa dah aku. Kan? Jadi sikit lagi nak tengok Mak Kilau 2 kan. Salah ke Ustaz tengok filem? Tak salah. Istighfar lah kalau ada benda-benda kotor kita nak ambil pengajaran tengok filem Piramli. Baik. Jadi sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, tak ada dalam kitab kita ya. Dia bagaikan gelas kaca yang saya sebutkan tadi. Kalau dia suka kepada kebenaran, dia itu tanda dia jernih. Menangkis syubhat dan menangkis kebatilan. Bila hati telah benci kepada maksiat dan suka kepada ketaatan, itu kena minta agar hati kita terus kekal macam tu. Sampai ke kiamat. Sampai ke mati kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil apa kata-kata Tuan Guru ni Abdul Aziz Kelantan. Yang meninggal dunia jutaan manusia solat jenazah. Saya pergi tak boleh masuk Kota Baru. Tak boleh masuk. Polis tahan. Kalau nak pergi dengan motosikal. Kalau nak pergi naik bas je. Juta-juta manusia semayang. Dia kata apa? Hati kita ni bagaikan tapak kaki. Hati kita ni. Kita cek masing-masing. Hati ni bagai tapak kaki. Kalau tapak kaki kita ni lembut, kita pijak batu-batu kerikil tanpa pakai selipar, terasa sakit. Terpijak duri, rasa sakit. Pijak batu, rasa sakit. Berjalan atas tar tanpa selipar, rasa sakit. Tapi ada orang yang kakinya dah jadi kematu, pijak batu tak rasa, pijak duri tak rasa, macam orang asli yang kat dalam hutan, jarang pakai selipar. Sebab kaki dia dah jadi kematu dah. Begitulah perumpamaan hati. Kalau hati yang jernih dan bersih, melakukan maksiat, terasa sakit ke hati, rasa bersalah. Macam tapak kaki. Orang yang hatinya telah keras, buat salah pun kadang-kadang tak menyesal, malah bangga dengan kesalahan maksiat yang dia buat. Lagi kita tegur, lagi mengamuk. Itu tanda yang telah mati. Dan Imam Ibn Qayyim dalam kitab kita ni, kita akan mengaji tanda-tanda hati yang qalbun salim, hati yang marid, sakit, apa rawatan dia, dan hati yang mayit, hati yang dah mati. Nak buat macam mana? Jadi, 3 tu kita akan bincang. Jadi, pada hari ini, saya nak ajak agar kita tengok kata pengantar pengarang kitab. Minggu depan baru kita mula untuk tengok bab 1, iaitu hati yang sihat dan hati yang sakit. Baik. Sebab saya rasa sayang, Imam Ibn Qayyim ditulis dalam kata pengantar muka surat XXIX. Belum masuk muka surat 1 lagi. XXIX. Kita tengok apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi pada hari ini. Minggu depan, kepada yang belum ada kitab, saya cadang boleh order macam Puan Nesh sebut tadi, daripada Galeri Adin. Kita dah ada stok 500 kitab. 500. Jadi, rugilah ulama yang 700 tahun lebih dah masih hidup dalam hati manusia. Kita tak dengar, dan dia ni dipanggil pakar rawatan hati dan juga ke arah bawa diri kita kepada Allah. Baik, kita tengok muka surat XXIX. Yang belum ada kitab, maka boleh pakat-pakat dengar saja dan ambil iktibar. Ya Allah, kata pengantar penulis.
Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat ini kat mana dalam Quran? Imam Ibn Qayyim memulakan, ya Allah, berikanlah rahmat kami pada sisimu, sempurnakanlah bagi kami petunjuk lurus dalam semua urusan kami. Masih ingat dalam grup-grup pengajian saya pesan jangan tinggal hari-hari baca doa ini. Suratul Kahfi ayat 10. Surah Al-Kahfi ayat 10. Saya nak cadang semua hafal. Sehingga kan seorang ulama hadis di Turki, dia pegang bahu Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, ulama kita, mantan Menteri Agama kita dulu. Dia ni manusia alim dalam negara kita ni, tapi sangat tawaduk. Sangat tawaduk. Masjid kat rumah saya ni panggil dia. Kita selalu panggil. Kalau dia datang dan buku-buku dia majoriti saya ada. Saya suka. Kan? Daripada pustaka Cahaya Kasturi, dia keluar apa pun, buku yang banyak dalam rumah saya ni, majoriti buku dia. Kerana apa? Saya suka penulisannya, manusia alim, umur dia dengan saya lebih kurang. Umur dia dengan saya lebih kurang aja. Cuma dia terlalu banyak hafal hadis, terlalu banyak menatap kitab-kitab beribu-ribu. Dia kata satu hari dia pergi ke Turki, dia bermuzakarah tentang ilmu hadis. Satu pakar hadis dunia yang ada kat Istanbul, dekat dia nak balik masuk dalam kereta, dia pegang bahu Dr. Zul. Dia pegang, dia pesan, hantar banyak-banyak baca ya. Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat 10. Saya nak cadang, minggu depan saya akan tanya sorang-sorang. Siapa tak boleh hafal, jangan keluar link ni 3 hari 3 malam. Nanti kat next kita akan tengok. Ayat 10. Jangan tak baca sampai ulama dia pegang ulama. Ulama dengan ulama. Hebatlah. Dia pegang baru ni sampai pesan. Jangan lupa ya. Baca banyak-banyak dalam hidup. Kerana doa ini melengkapi keseluruhan permohonan kita. Iaitu, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhanku, berikanlah rahmatmu pada kami, pada sisimu. Apa makna rahmat? Rahmat ni hidayah. Rahmat ni hati lembut. Rahmat ni kasih sayang. Rahmat ni adalah kecintaan kepada Allah. Rahmat ini kecukupan rezeki. Rahmat ini kekayaan. Rahmat ini ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, keharmonian. Apa semua benda dalam dunia ni rahmat. Dia kata bila kita minta Al-Kahfi 10 tu, seolah semua benda dalam dunia yang baik-baik ni kita minta. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, bagilah kami pada kami petunjuk yang lurus. Atau dengan perkataan lain, tolong pimpin kami, jangan sesatkan kami. Dalam apa? Bagilah petunjuk, bagilah jalan, selesaikanlah masalah. Wahai lana min amrina rasyada. Dalam semua urusan kami. Urusan bisnes, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan hubungan jiran-jiran, urusan memperbaiki agama, urusan dunia, urusan apapun dalam hidup, urusan kesihatan yang sakit, semua dia duduk dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dah aku pun salah baca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tengok ulama besar. Tu dia kan. Ada yang dah tulis pada Kak Nes dah tulis dalam grup yayasan tu. Iaitu ulama besar ni mula mukaddimah dengan satu doa yang sangat power yang kita kena semua amal.
Kalau saya cadang baca 10 pagi, 10 kali pagi, 10 kali petang. Kita akan rasa macam mana Allah ubah hati kita ke arah kebaikan. Kita akan rasa sikit demi sikit Allah pimpin kita dalam segenap urusan. Dulu kita jahil, Allah pimpin kepada ilmu. Dulu kita susah, Allah pimpin kepada senang. Dulu kita sakit jiwa, Allah pimpin pada tenang. Dulu rumah tangga kita bergolak tak berhenti, Allah pimpin kepada kebahagiaan. Semua benda, dulu orang benci kita, Allah pimpin kepada kasih sayang. Dulu kita tengok anak kita pun menyampah, Allah pimpin kepada keseronokan kecintaan. Kerana rahmat dan pimpinan, dua benda paling besar. Jadi saya nak cadang, tengok hebatnya pengarang kitab. Nak huraian tu pun tak habis hari ni kan. Jadi sebab tu dia mulakan dengan ayat 10 suratul Kahfi. Saya cadang minggu depan semua kena hafal. Kan? Ambil seminggu ni. Kalau tak hafal, makan kismis. Kan? Dah makan Ustaz, tak hafal juga. Kalau tak hafal, ambil 3 lori kismis. Kan? Jadi mudah-mudahan boleh hafal. Kan? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau dah hafal, paling senang bawa dalam sembahyang. Doa bahasa Arab yang dah hafal, bawa dalam sembahyang. Bila nak baca Ustaz? Sebelum bagi salam. Dalam hadis sahih Muslim, punya banyaknya doa Nabi baca dalam tahiyat akhir. Hamidum Majid. Sebelum bagi salam, salah satu doa, bacalah doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Zuhur baca, asar baca, maghrib baca, isyak baca, subuh baca, semayang sunat baca, semayang duha baca, semayang tahajud baca, semayang hajat baca, semayang taubat baca, tahiyatul masjid baca, qabliyah ba'diyah baca. Lama-lama mustahil Allah tak bagi dua ni. Itulah penjagaan hati yang terbaik. Al-Kahfi ayat 10 dengan doa Nabi nanti saya post. Baik. Segala puji bagi Allah yang menampakkan sifat keagungannya kepada para kekasihnya. Saya baca mukaddimah ni pun berkali-kali saya nak baca kitab dia, sudah lama dah, puluhan tahun dah nak baca. Baca mukaddimah saja pun bergetar hati rasa. Inilah dia panggil hebatnya lautan ilmu para alim ulama Imam Ibn Qayyim ini. Penulisannya saja kalau kita hayati menggetarkan jiwa. Jadi sebab itu dia tulis apa? Segala puji bagi Allah yang menampakkan sifat keagungannya kepada para kekasihnya, menerangi hati mereka dengan melihat sifat kesempurnaannya, yang mengenalkan dengan apa yang dia berikan berupa nikmat keutamaan, sehingga mereka tahu bahawa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang bergantung kepadanya segala sesuatu dan tidak ada menyengetuinya, dan zat dan sifatnya juga pekerjaannya. Bahkan Allah sebagaimana apa yang dia sifati di atas dan dia sifati makhluk dalam banyak dan sedikitnya. Yang kita dok baca, Qul huwallahu ahad. Huraian perenggan dua ni, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu ahad, maha tunggal, maha esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah ini tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan tanya siapa mak dia. Sebelum adanya alam, telah adanya Allah. Bila alam telah hancur, Allah tetap ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun dalam dunia ini yang menyamai dengan Allah. Haram bagi kita belajar ataupun mengetahui macam mana rupa Allah. Yang kita boleh tahu, cukup mengaji tentang wujudnya Allah dengan melihat makhluk. Tafakkaru fi khalqillah wala
wala tafakkaru fillah. Dalam kaedah fiqh. Kamu berfikirlah tentang makhluk untuk kamu kenal Allah. Jangan kamu bayang macam mana rupa Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Tengok manusia, rasa kenal Allah. Jadi ayat yang kedua ni huraian Imam Ibn Qayyim tentang Qul huwallahu ahad. Sebab itu, Nabi ajar para sahabat dan saya cadang pada semua ahli usrah Miftahul Jannah. Malaskah? Sibukkah? Sekurang-kurang jangan tinggal 10 kali baca Qul huwallah satu hari. Tak sampai pun 2 minit 10 kali. Kerana dalam hadis sahih, Nabi sebut besarnya kalimah Qul huwallahu ahad. Kita puji Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung. Allah tak ada mak. Allah tak ada siapa cipta. Allah tidak bertempat. Allah tak sama dengan makhluk. Allah sangat suka. Kita menafikan semua benda yang sifatnya menafikan kekurangan Allah. Kita juga meletakkan Allah segala-gala. Kata Nabi dalam hadis sahih. Orang yang membacanya 10 kali, automatik, garanti, pasti, confirm, 100%. Habis baca 10 kali, 2 minit 10 kali. 2 minit saja sambil-sambil duk type komputer pun boleh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus. 10 kali kata Nabi, habis baca 10 automatik Allah buat istana dalam syurga. Bukan bagi rumah banglo, bagi istana. Istana bukan kena renovation, siap semua dah. TV, peti ais, tangga bergerak, apa lagi, pampai semua ada dalam rumah tu kan. Kolam renang, apa benda tak ada, semua ada. Garaj kereta, mozaik tak payah buat lagi. Kipas angin, lampu sindilia semua cukup. Sayyidina Umar tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau aku baca lebih boleh tak? Apakah aku akan dapat lebih istana? Contoh aku baca 20 kali, apakah dapat 2? Aku baca 100 kali, aku akan dapat 10 buah sehari. Kata Nabi, silakan. Kamu akan dapat gandaan sebanyak bilangan kamu baca. Ada ulama yang boleh baca 1000 kali sehari. 1000 kali bahagi dengan 10. 1000 kali 10. Lu fikirlah sendiri. Berapa kat ni? 1000 kali bahagi 10. 1000 bahagi 10. Aku pun tak tahu. 100 ya. 1000 bagi 100 ya. 100 biji istana. Istana kalau kat dunia ni, istana negara tu berapa ringgit? Agak kalau tanya Agong, tuanku, berapa kalau saya nak beli istana ni? Istana negara atas bukit tu. Harga tak ada mahal lah, dalam 50 juta. Kalau dapat 100 biji, tak kegila namanya. Sehari, sekarang memang tak nampak. Mata hati yang jernih akan nampak. Sebab tu Sayyidina Umar kata pada Nabi, mulai hari ini ya Rasulullah, aku akan baca sebanyak-banyaknya suratul Ikhlas. Sebab aku nak meraih. Nanti masuk syurga, orang lain pun masuk syurga. Tapi orang lain tak kaya macam kita. Kita masuk syurga tu dia, kata malaikat, nah, ambil ni. Apa ni semua ni banyak sangat. Awak punya rumah nak kunci. Ada 100,000 biji. Tak kegila namanya. Kalau 50 juta biji, kali dengan 100,000, tak kegila berapa bilion tu. Duduklah awak menikmati istana awak ini. Sampai bila-bila tidak ada nombor lagi. Tak baca lagi. Saya cadang mulai hari ni, salah satu amal lagi, 3 dah hari ni. Kan? Ustaz ni tadi kata 1 dan dia dah 3 dah, mati nak mengampal. Kan? Baik. 3 dah. Tadi kita kata, bacalah yang pertama, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa Nabi untuk jernih hati. Yang kedua, saya cadang tadi, dalam tahun baru ini, jangan tinggal tiap-tiap hari. 24 jam, carilah satu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat 10, suratul Kahfi. Doa komplit, minta rahmat, minta petunjuk dalam semua perkara.
tanpa kita sedar, kita buntu otak. Oh, duit lama dah tak ada. Rumah terbengkalai, nak bayar tak boleh. Bil elektrik kena potong. Bil astro kena potong. Kemudian ni tak ada duit. Nak balik kampung tak ada duit. Nak bagi mak tak ada duit. Nak bagi haji tak ada duit. Kerana minta doa ini, semua Tuhan bagi. Dengan izin Allah. Dan yang ketiga, iaitu bacalah Qul Huwallahu Ahad. Kalau paling malas 10 kali. Abang-abang, kakak-kakak yang kerja SKV, yang usahawan-usahawan ini, sambil bawa kereta lah. Daripada duduk melalak menyanyi lagu Permata Biru. Kan? Nyanyi, daripada menyanyi, lebih baik tukar baca Qul Huwallah. Selesai insyaAllah. Ini menyanyi kat rumah menyanyi. Dalam jamban pun tengah bersabun pun menyanyi. Habis 3 lagu. Habis 3. Lebih baik jalan jamban tak bolehlah baca. Bacalah Qul Huwallah. Masa kita kata tak ada masa. Orang yang hatinya jernih, Allah susun. Masanya Allah susun. Banyak nak hafal, tapi boleh baca. Itulah rahsia. Kalau kita peruntukkan masa untuk Allah, Allah akan peruntukkan masa untuk kita. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga. Saya mengaji dengan Allah Yarham Tok Guru Aziz Kelantan dulu. Dia kata, rahsia dia mu nak hidup sukses, mu jaga semayang. Mu jaga semayang saja. Masuk waktu semayang. Masuk waktu semayang. Masuk waktu semayang. Kalau mu boleh buat macam ni, segala urusan dunia, bisnes, meeting, urusan keluarga, urusan anak sekolah, urusan kehidupan, Allah atur dengan cantik sebab mu jaga Allah. Ihfazillahu yahfazuka. Kitab pertama yang kita mengaji dalam Miftahul Jannah dulu sampai tamat. 5 tahun baru tamat kitab tu. Jadi sebab itu muslimin muslimat, bila nak habis mukaddimah baru duduk 2 perenggannya kan. Ni dah pukul berapa dah kat ni? Pukul 9.17 Ustaz. Ya Allah ya Tuhanku. Baru 2 perenggan, macam mana nak habis kata pengantar ni? Ada 5-6 muka surat lagi. Baik. Tidak seorang pun yang bisa menghitung pujian pada Allah. Lepas tu saya kata, cuba baca mukaddimah ni slow-slow baca. Kalau terkesan hati kita, ada something wrong dalam hati kita, memang bagus. Sebab apa? Semua kata-kata ni boleh jadi gementar hati. Tidak seorang pun yang boleh menghitung pujian kepada Allah. Bahkan Allah tetap seperti apa yang dia puji terhadap dirinya. Dan utusan yang dimuliakan, maha awal yang tidak didahulukan sesuatu, maha akhir yang tidak ada setelahnya, maha nyata yang tidak ada di atasnya sesuatu apapun, maha ghaib yang tidak ada di bawahnya sesuatu apapun. Allah tidak menghalang makhluknya dengan menutupi kainnya. Maha hidup, maha kekal, maha tunggal dalam keabadian. Sedangkan semua makhluk yang menuju pada kebinasaan, maha mendengar yang maha mendengar segala kegaduhan suara. Dan dengan perbezaan bahasa, dengan beraneka ragam keperluan, maha Allah tidak akan disibukkan dengan suara satu sama lain. Dan yang tidak salah daripada setiap permintaan. Maha yang tidak bosan dengan orang yang mendesak untuk meminta kepadanya. Kalau nak hurai sejam pula perenggan. Kan? Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat. Wahai Tuhan yang menjadi asbab kepada semua sebab. Wahai Tuhan yang membuka semua pintu. Wahai Tuhan yang mendengar semua suara walaupun keluhan dalam hati. Tuhan yang tak pernah bosan. Tiap-tiap hari malaikat bawa naik ke langit. Jahatnya makhlukmu, ya Allah. Kau suruh semayang, dia tak semayang. Kau suruh tutup aurat, dia malas. Kau suruh bercakap baik-baik, dia mengumpat. Malaikat bawa naik hari-hari, bawa naik kejahatan kita. Apa kata Allah? Tak apalah. Aku tetap tunggu dia minta ampun. Tak apalah, dia buat naik jahat. Esok aku datang rezeki pada dia. Dia buat kejahatan, aku datang lagi rezeki.
Selagi dia hidup ada rezeki dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jahat pun tak apa. Tiap-tiap malam, awal pagi, aku turun langit dunia, aku nak dengar. Siapa yang minta ampun, aku nak ampun. Siapa yang minta hajat, aku akan tunai hajat. Walaupun jahat nak mampus, kata malaikat. Malaikat kata jahat nak mampus ni, ya Allah, kata. Semayang tidak, tak peduli agama. Bawa naik atas. Malaikat bosan tak? Tak. Tak apa, wahai malaikat. Mungkin akan datang kat tua-tua dia nanti dia taubat atas kejahatan dia. Esok buat jahat lagi. Tak apa. Mungkin esok dia taubat lagi. Baik dah Allah. Terlalu baik. Walaupun buatlah jahat, pernah bunuh orang, pernah melacur diri, minum arak bertuntung sari, buatlah apa jahat, aku tetap tunggu kamu minta ampun. Aku nak bersihkan kamu sebelum mati. Tapi sombongnya kita sampai sekarang tak serius minta ampun. Sebab apa? Kita terpedaya dengan iblis. Kita rasa kita sudah tukar jadi orang baik. Sudah pakai tudung, sudah semayang, sudah duduk kuliah ilmu. Kita tertipu rasa macam kita sudah baik. Hakikat kita belum baik. Hati belum baik, mulut belum baik, mata belum baik, telinga belum baik, kaki tangan belum baik, perut belum baik, dan sumbat benda haram dan syubhat tiap-tiap hari. Tapi bawa naik pada Allah. Malaikat kata jahat hari ni. Allah kata tak apa. Nanti dia sakit, dia apa, dia minta, aku tetap bagi. Pernah tak Tuhan bosan? Kadang-kadang kita mendesak, kata Imam Ibn Qayyim. Ada setengah kita minta hajat. Ya Tuhan, kenapa tak dapat lagi? Jiran sebelah dah dapat beli rumah, aku terus menyewa. Jiran sebelah sudah beli, buat balik Porsche, aku terus pakai kancing 650. Jiran sebelah baru beli gelang pokong, aku apa gelang pun tak ada, apa getah gelang saja. Jiran sebelah baru beri rantai rabuh, aku dapat rantai basikal. Kenapa ya Tuhanku tak ada? Kadang kita desak Tuhan, aku ni orang baik ya Allah. Aku semayang, aku zakat, aku haji, aku buat baik. Kenapa aku tak dapat, mereka dapat? Allah bosan tak dengan desakan kita? Tak. Kata Tuhan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah pada aku sampai masa nanti aku wajib bagi. Tuhan tak bagi sebab Tuhan nak bagi kita sabar. Tuhan nak bagi sebab Tuhan suka dengar rayuan kita. Ya sami'al aswat. Wahai Tuhan, ya Allah, wahai Tuhan yang mendengar semua suara, semua keluhan. Aku tak bagi lagi hajat kamu, aku tangguhkan sebab aku suka dengar suara permohonan kamu. Tapi kamu jangan bimbang sampai masanya aku bagi. Kalau tidak di dunia, aku bagi kamu sakit, aku bagi kamu susah, aku bagi kamu miskin, aku bagi kamu derita, aku bagi kamu ujian. Atas dunia kamu minta tak dapat, masuk di alam kubur. Daripada ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu minta pada aku, garanti aku bagi. Mungkin bukan di dunia sebab Allah nak ampun. Aku bagi di alam kubur. Muslimin muslimat, baru dapat muka surat satu tadi. Tak habis lagi. Sebab saya baca berulang-ulang kali dan berbelah-belah kali baca daripada dulu. Bab pengenalan, belum lagi bab 1, belum bab 2, belum bab 3, belum bab 4. Baca mukaddimah pun berjurai-jurai mata. Rasa kebesaran Allah, hinanya kita manusia masih sampai sekarang hati kita belum makrifat kepada Allah. Allah tak pernah bosan kita minta. Allah tak pernah merajuk. Walaupun kita buat jahat, aku tetap bagi nikmat. Semayang baru umur 65 baru start semayang. Umur 60 baru pakai tudung. Umur 20, 30, 40 pakai tudung saji saja. Allah kata tak apa. Nanti aku bagi kemaafan kalau dia minta maaf. Sampai tua dah, tua bangka, nenek kebayan pun masih jahat lagi. Tak apa, kata Allah. Mudah-mudahan nanti dekat nak mati dia taubat, aku ampun dosa dia. Masya Allah, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kak Nes pun apa dah? Jam saya ni mampus pula hari ni kan? 9.24 dah. Kita berhenti di situ. Tak apalah, panjang sikit mukadimah sebab saya nak kongsi apa rasa hati saya. Baca sikit-sikit sampai faham.
Dan kalau tak sempat, minggu depan, minggu satu lagi baru kita masuk tajuknya. Yang tak sempat beli kitab, sempat lagi, rugi. Saya dah order ada 500 biji kat galeri Adin itu. Kalau kakak tak tolong beli, aku kena baca seorang diri lah, kan. Yang tu pun saya dah keluar duit saya. Duit saya ada berapa belas ribu baru ni. Sebab galeri Adin pun dia tak cukup duit ke, dia kedai kecil aja. Ustaz boleh tolong top up? Saya kata tak apa. Sebab ada kitab-kitab lain lagi. Saya pun kata tak apalah. Nanti kalau dah tak laku, nanti baru kita bincang dengan kilang nak tolak balik ke. Saya bawa ke masjid lain ke. Tapi saya rasa rugi. Siapa tak miliki kitab ini kerana perbahasan hatilah benda yang paling besar untuk dijinakkan untuk dekat dengan Allah. Kalau hati selesai, everything dalam dunia semua selesai. Jadi, kitab ni Kak Nesh dah bagi. Mana gambar dia? Tak berapa terang lah. Baik. Tibul Qulub. Klinik bagi hati. Kebetulan nak berjumpa dengan ulama-ulama dunia yang hebat-hebat. Yang dah meninggal dunia 700 tahun lebih. Tapi namanya sampai kiamat. Kitab dia banyak. Qawaid fiqhiyah dan pelbagai. Kita ambil salah satu. Kalau kita mati pun, sekurang-kurangnya Allah bagi satu nikmat, mudah-mudahan kitab ni sebagai saksi. Dia beza pahala mengaji berkitab dengan tak ada kitab. Dengar dapat pahala. Tapi simpan kitab pahala lain, pegang kitab pahala lain, tengok kitab pahala lain, rujuk kitab pahala lain. Maka sebab tu milikilah RM45 saja. 45 ke berapa tahu? RM50 lebih kurang. Tapi dia boleh tahan selama 300 tahun sebab kulit tebal. Beli kasut tumit tinggi, raya haji dah tukar kasut lain. Buat tempah baju walaupun sutra Cina, tahun depan tempah baju lain. Kan? Makan lagi teruk, makan, akhir jadi tai. Kan? Kemudian beli rumah, lama-lama jadi buruk. Beli kereta, lama-lama jadi besi buruk. Beli kitab, anak kita, cucu kita bersambung. Buat library kat rumah. Adakan satu, kalau tak ada bilik, buat satu almari, dia panggil maktabah mini. Mini maktabah. Mini perpustakaan. Baik. Saya buka satu dua soalan Kak Nesh kalau ada yang nak bertanya tentang hati ke, tentang sakit hati. Okey, silakan. Ada soalan nak tanya? Kalau malu nak tanya, boleh boleh masuk dalam ruangan chatting. Ada nak tanya soalan? Tolong bagi semula nama kitab. Nama kitabnya Tibul Qulub. Tib ini ubat. Tib ni, dia panggil klinik. Mana dah tadi? Tak berapa terang ni dia. Tibul Qulub. Tibul Qulub. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. InsyaAllah. Kan? Tak dapat. Di-mute kan, kata Kak Nesh. Di-mute kan, tak dapat nak tanya soalan. Baik. Cuba lagi sekali, Puan. Okey. Cuba. Satu dua soalan. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Doa jernih hati tu macam mana Ustaz tadi? Tak ada. Tak apa, nanti saya hantar. Kalau nak salin sini, dia panjang kan. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Panjang. Kalau nak tulis dia panjang. Nanti saya postkan dalam grup mengaji saya pun saya post, dalam grup Yayasan SKB pun saya post. Nanti Kak Nesh akan bantu masukkan dalam grup Usrah Miftahul Jannah. Jadi kita masuk semua. Jadi akak-akak abang-abang, bila dapat saja doa ni sahih daripada Nabi. Macam mana nak bagi dapat pahala berjalan terus walau ribu tahun? Ibu-ibu share dengan anak-anak. Share dengan adik-beradik. Share dengan kawan-kawan. Share dengan kawan-kawan taman. Daripada duk share resepi kuih saja. Yang tu pun okey. Cuba bagi doa. Ni tahun baru ni awak baca doa ni untuk jernih hati. Bila hati jernih, everything semua jadi seronok. Kan? Tengok anak seronok, tengok isteri seronok. Sekarang tengok isteri tak seronok. Tengok laki pun menyampah. Kan? Sebab hati kita ada masalah. Tengok kawan-kawan menyampah. Jangan dalam hati kita jangan ada benci. Jangan ada benci. Kalau kita nak sampai pada Allah,
Habis tu orang tu khianat kita Ustaz, dia zalim kita, dia fitnah kita, tak apa, kita maafkan. Kita dengan dia dah tak berkawan lagi, kurangkan berkawan, tapi jangan ada benci. Nabi sendiri pun tunjuk akhlak macam tu. Ketika Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, dicincang lumat, pak saudara Nabi, bila Wahsy ni masuk Islam minta maaf dengan Nabi, Nabi kata aku dah lama maaf. Tapi Nabi tak tengok muka dia. Kerana apa? Setiap kali aku tengok muka kamu, aku teringat jahatnya, kejahatan yang kamu buat pada bapa saudara. Sayyidina Sayyidina Hamzah. Akhirnya itu dia panggil orang pernah tipu kita. Tak apalah. Dosa dengan Allah, Allah tetap tahu. Tapi kita jangan ada benci. Lagi baik wal'afina anin nas. Hati yang jernih sentiasa memaafkan salah orang. Ibu-ibu cuba malam ni, bapa-bapa cuba malam ni, sebelum tidur istighfar, kemudian sebut pada Allah, ya Allah, aku mohon ampun atas semua dosa. Aku maafkan semua salah orang pada aku. Untunglah dia Ustaz, dia buat jahat kat kita. Jahat dia itu Allah tak pernah tak tahu. Allah yang balas, bukan kita balas. Tapi hati kita akan rasa bangun pagi esok, hip-hip hori, rasa tenangnya walaupun tak ada duit. Walau masalah banyak, Tuhan bagi tenang. Hari ini serabut sebab ada dendam, ada dengki, ada benci pada orang. Jadi jangan ada benci. Okey. Ada soalan nak tanya? Betul Ustaz kata Kak Zahra ya. Ustaz, saya ada nak share sikit. Okey, silakan. Okey, pagi ni pihak yayasan akan ke lebih 18 lokasi untuk kita sampaikan infak berbentuk makanan. So gabungan daripada yayasan dan juga sumbangan yang kita terima dari ramai-ramai yang yang infakkan kita. So kita dapat hantar pada 1000 orang penerima. Hari ni dia makan nasi ayam masyrik, Ustaz. So, alhamdulillah. Okey, untuk makluman duit-duit yang ada yang infak, ada hasil daripada perniagaan SKB yang para usahawannya berniaga. Ya Allah, untungnya para stafnya tiap-tiap bulan doktor dengan Puan Haja Kartika tiap-tiap bulan ambil portion daripada jualan itu masuk tabung yayasan. Macam hari ini ada 1000 orang. Hari ini Ma'al Hijrah akan dibagikan makanan dan sebagainya. Sebelum ni kita buat masjid. Alhamdulillah sudah siap dan boleh terus infak pada tabung yayasan untuk kita buat masjid lain. Contohnya ada satu surau kemarin daripada Seksyen 7 Shah Alam semayang, tengah semayang kat ada tangan doa kunut ni, hujan, bukan turun rahmat, turun hujan dalam tapak tangan. Jadi kita akan bantu yang tu pihak yayasan. Yayasan SKV ni dia punya trademark dia akan buat masjid, buat surau, buat masjid, buat surau dan kebajikan ummah. Jadi pakat-pakat bantu. Dan nombor pun dah ada di situ. Hari ni akak-akak yang sumbang tengok ada 1000 orang. Masjid yang akak-akak buat itu, yang buat kat Yala tu, campur dengan para warga kerja, para usahawan. Ya Allah, cemburunya saya. Kerana apa? Apa yang kita sumbang titik peluh itu, semuanya masuk kepada pembinaan rumah Allah. Ada 1000 pelajar hafiz Quran kat situ tiap-tiap hari. Markas itu, masjid itu menjadi pusat aktiviti agama mungkin 1000 tahun lagi. Walaupun kita bagi RM1, pahalanya berjalan terus macam tak mati-mati. Jadi sebab itu saya cadang lepas ni tunggu doktor dengan Puan Haja Kartika balik. Kita ada next project untuk buat masjid baru. Kalau boleh daripada kosong, kita semualah. Jangan fikir nak bagi banyak. RM1 pun tak apa sebulan. RM2 sebulan. Jangan bimbang. Nabi bersumpah orang yang infak ni tidak akan pernah miskin. Dan ingat kata Nabi, jauhkan neraka, padamkan dosa-dosa dengan infak kamu dan jauhkan neraka dengan sedekah walaupun setengah biji tamar. Apatah lagi buat masjid surau. Kita ucap tahniah kepada seluruh warga kerja
SKB, seluruh usahawan-usahawannya, dan kita semua, seluruh ahli-ahli usrah Miftahul Jannah bawah Yayasan SKB, kita ucap tahniah dan teruskan usaha-usaha baik. Kita bukan ahli qiyamul lail, kita bukan ahli, kita banyak dosa, banyak maksiat. Maka mudah-mudahan infak kita RM1, RM2 itu untuk pembinaan rumah Allah, orang ibadah dan sebagainya. Apatah lagi rumah Allah yang imarah. Macam pondok Yala yang kita sumbang buat Masjid Taqwa itu 1,000 orang sehari. Tiap-tiap hari duk mengapa Quran. Akak boleh bayang tak pahala banyak mana? Saya tak bagi banyak Ustaz. Malaikat tak tanya banyak sikit. Malaikat tanya ikhlas. Jadi terima kasih Kak Nesh. Dan kita ucap tahniah kepada semua warga-warga usrah Miftahul Jannah. Dan jangan, sebab salah satu azam tahun baru kita, hijrah ni, tidak ada hari tanpa infak. Cuba letak kat dinding rumah kita, tidak ada hari tanpa infak, walaupun RM1 saja. Cuba tengok apa akan jadi dengan keberkatan hidup kita. Allah ampun dosa, Allah jauhkan neraka, Allah jadi kita ni makin lama makin baik. Sebab apa? Kita menyantuni fakir miskin macam ni 1,000 orang dapat makanan, tolong orang di dunia, garanti kata Nabi, Allah tolong kita kesusahan di akhirat. Saat berbaris panjang, nak timbang amal, waktu itu kata Nabi, kata malaikat mari sini. Awak dulu kan pernah bantu fakir miskin, awak pernah bantu anak yatim, awak pernah buat masjid, mari sini. Tak payah duduk tengah panas, awak potong queue terus pakai lorong smart tag. Jangan duduk berbaris pakai lorong tunai lambat, lalu smart tag. Jadi akhirnya cepat dia kata. Mudah-mudahan asalkan ikhlas.